Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak murid cikgu yang dapat menonton video ini. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi dengan topik kita yang ke-6 iaitu tajuk bunyi. Okey, ini adalah tajuk baru. Jadinya tak apa, kita just belajar surface saja. Nanti kalau ada peluang kita berjumpa, kita akan belajar dengan lebih lanjut lah. Okey, so tajuk 6 bunyi ni adalah tajuk baru. Maksudnya sebelum ni abang dan kakak awak tak pernah belajar lah di tahun 4. Tajuk ni memang baru. Memang dalam silibus sains untuk sekolah rendah memang tak ada lah sebelum ni. Okey, jadi kita teruskan dengan tajuk bunyi. Baik. Okey, yang pertama sekali, getaran dan bunyi. Okey. Faris dan rakan-rakannya membuat persembahan pancaragam di sekolah. Perhatikan situasi di bawah. Okey, situasi di bawah ni, okey, yang pertama tiupan, ketukan, tepukan, petikan atau gesekan. Ini adalah cara untuk menghasilkan bunyi. So, bagaimanakah bunyi ni boleh terhasil? Okey, bunyi boleh terhasil apabila udara bergetar. Okey, bunyi boleh terhasil apabila udara bergetar. So, keyword dia sebenarnya untuk menghasilkan bunyi mesti ada udara. Okey, dan bunyi ni tidak boleh terhasil dalam keadaan vacuum. Okey, awak pernah dengar perkataan vacuum ni kan? Saya pernah explain dulu. Okey, vacuum ni adalah keadaan di mana tidak ada udara. Jadi dalam keadaan tidak ada udara, bunyi tidak boleh terhasil. Jadinya alatan muzik ini adalah dia akan bergetar. Jadi bila dia bergetar, dia akan menyebabkan udara turut bergetar. Jadi ini yang akan menghasilkan bunyi. Okey, nampak so ini adalah contoh alat muzik lah. Alat muzik semuanya menghasilkan bunyi. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Okey, tapi banyak lagi sebenarnya. Kita bercakap pun menghasilkan bunyi kan. Betul, sebab peti suara kita bergetar. Okey, jadi bila peti suara kita bergetar, maka udara juga akan bergetar. Dia akan mengeluarkan bunyi. Okey, ni ada contoh. Awak boleh tengok eksperimen ni, dah boleh buat sendirilah. Muka surat berapa ni? 113. Okey. Baik, cikgu nak teruskan lagi dengan muka surat yang seterusnya, 114. Okey, bunyi boleh bergerak lah. Okey. Faris, Teruni dan Melan boleh mendengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Mengapa? Ini adalah fenomena bunyi boleh bergerak ke semua arah. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Dia boleh pergi mana-mana saja arah. Okey, cumanya semakin jauh arah, maksudnya semakin jauh jarak bunyi itu pergi, dia akan semakin lama, dia akan semakin perlahan lah. Itu saja. Okey. Baik, walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza, mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Lepas tu kita tengoklah contoh waktu rehat. Kita semua dua blok. Sekolah kita ada dua blok kan. Blok A, blok B kan. Okey, semua boleh dengar loceng rehat. Betul? Sebab apa? Sebab bunyi boleh bergerak ke semua arah. Okey, kalau bunyi hanya bergerak kiri dan kanan, murid tingkat 3, tingkat 4 tak boleh dengar. Betul tak? Tapi sebab bunyi bergerak ke semua arah, semua boleh dengar. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Yang dekat padang, yang dekat kantin, yang dekat pintu pagar, semua boleh dengar sebab bunyi boleh bergerak ke semua arah. Okey, seterusnya cikgu pergi kepada muka surat seterusnya. Okey, 115. Bunyi boleh dipantulkan. Baik. Faris dan keluarganya baru sahaja berpindah ke rumah baru. Ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia mendengar semula suaranya. Dulu waktu kecil pun cikgu suka buat benda ni. Pergi tempat rumah baru ke kan, rumah yang tak ada orang ke apa kan. Ataupun pergi rumah saudara yang baru berpindah kan. Rumah kosong. Jadi bila tak ada apa-apa barang, memang pantulan bunyi tu sangat kuat. Jerit lah apalah kan. Lepas tu masuk gua pun sama juga. So memang hobi lah cikgu dulu buat benda ni. Jadi saya rasa awak pun sama juga. Right, apabila bunyi terkena pada sesuatu permukaan yang keras, bunyi akan dipantulkan semula. Dia lebih kurang macam cahaya dah. Kita belajar sebelum raya itu kan. So dia juga boleh dipantulkan. Tapi dengan syarat permukaan tu mesti keras. Kalau permukaan tu lembut, dia akan menyerap bunyi ni. Okey. So siapa-siapa yang pernah pergi studio rakaman, studio jamming kan, studio muzik yang orang main muzik gitar, drum semua tu, kalau perasan dia punya dinding diletakkan penyerap
bunyi. Kalau macam zaman-zaman cikgu dulu pergi ke studio berdekatan dengan rumah cikgu tu, dia orang pakai bekas telur tu je, bekas telur papan telur tu kan. Dia letak itu je dekat dinding. Tapi kalau kata studio rakaman yang lebih orang kata lebih hebat, memang dia akan pakai bahan lain lah, bahan yang macam kita nak kata macam macam bukan macam bantal lah, tapi dia boleh menyerap bunyi dengan baik. Dia syarat dia untuk serap bunyi mesti permukaannya lembut. Kalau untuk pantul bunyi mesti permukaan yang keras. Okey, nampak so ini ada antara contoh situasi yang boleh berlakunya pantulan. Jerit dalam gua, jerit dalam dewan yang kosong, kan? Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, fenomena pantulan bunyi. Okey, fenomena pantulan bunyi ni ada 3 jenis. Yang pertama ialah gema. Okey, ni gema, bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Ini macam yang kita cakapkan tadi, masuk rumah kosong, masuk bilik kosong, masuk gua, kita keluarkan suara tu akan terdengar kembali. So ini adalah gema. Okey. Tengok dekat bawah tu ada info sains sikit. Okey, dalam bidang perubatan, pantulan bunyi ultrasonik digunakan untuk mengesan bunyi di dalam pesakit atau bayi di dalam kandungan. Maksudnya salah satu daripada cara lain untuk kita nak kita nak tengok bahagian dalam badan selain daripada X-ray, selain daripada CT scan, kita boleh pakai ultrasonik. Okey, kita boleh pakai ultrasonik. Biasanya ini kalau kata biasanya mak awak kalau mengandung kan, kadang-kadang bila dah umur dah 7 bulan, kandungan tu dah 7 bulan, okey, baby tu sebenarnya dah nampak dah nak tengok jantina ke apa, biasanya mak awak akan buat ujian ni lah untuk tengok jantina adik awak. Jantina baby sihat ke tak sihat, macam mana kedudukan baby dalam perut. So ini ya yang akan yang biasanya doktor akan buatlah untuk cek mak awak. Okey. Alright, seterusnya ialah ultrasonik. Okey, ultrasonik ni adalah satu bunyi yang kita tak boleh dengar. Okey, sebenarnya kalau ikutkanlah saya bagi satu informasi tambahan Okey, bunyi ni kita ada julat bunyi ataupun kita ada range, kita ada had. Maksudnya kalau bunyi terlampau perlahan, kita tak boleh dengar. Kalau bunyi terlampau kuat pun kita tak boleh dengar. Maksudnya kita ni sangat lemah berbanding dengan haiwan-haiwan. Sebab haiwan-haiwan ni banyak lagi haiwan yang mempunyai kebolehan mendengar dengan lebih baik. Contoh kita ambil anjing dan kucing cukup dah. Okey. Sebab tu kalau awak tengok ada beberapa cerita dia ada movie lah kan. Dia ada cerita pasal anjing ni, dia ada satu whistle anjing. Whistle tu kalau kita tiup, kita tak dengar. Okey, tapi anjing boleh dengar. Okey, tu anjing boleh dengar sebab whistle tu memang khas dicipta untuk pendengaran anjing. Kita tak boleh dengar. So itu adalah bunyi ultrasonik. So bunyi ultrasonik ni sangat penting untuk haiwan-haiwan ni mencari mangsa. Terutamanya macam kelawar ni. Kelawar sebenarnya dia kebanyakan jenis kelawar ni dia buta. Jadi dia banyak menggunakan kemahiran pendengaran dia lah, menggunakan bunyi ultrasonik ni. Ikan lumba-lumba ni of course lah sebab dia duduk dalam air. Ikan paus sama juga duduk dalam air. Jadi untuk mencari mangsa digunakan ultrasonik. Okey. Alright, seterusnya ialah sonar. Sonar adalah teknologi pantulan bunyi ultrasonik yang digunakan untuk mengesan objek di dalam air. Okey, biasanya yang ini teknologi ni digunakan dalam kapal. Okey, sama ada kapal perikanan ke ataupun macam-macam kapal semua akan guna sonar ni. Okey, tapi untuk perikanan memang sangat penting sebab bukan kadang-kadang, maksudnya mereka nak gunakan teknologi bunyi sonar bunyi ni untuk mencari kawasan yang banyak ikan. Jadi bila sonar ni digunakan, nampak ada sekumpulan ikan di bawah tu, jadi mereka boleh tangkap ikan dengan lebih efektif. Okey. Alright. So, okey, yang ni awak boleh fikirkan contoh lain bunyi dipantulkan. Okey. Seterusnya ialah bunyi yang berfaedah dan bunyi yang memudaratkan. Okey, bunyi yang berfaedah ialah bunyi yang membawa kebaikan. Bunyi yang kita dengar ni macam-macam bunyi. Betul tak? Setiap hari kita dengar macam bunyi. Contoh bunyi percakapan, bunyi kita bercakap dengan mak ayah kita, bunyi kita bercakap dengan kawan kita, bunyi kita dengar lagu. So ini adalah bunyi-bunyi yang berfaedah. Betul? Bunyi kita boleh guna untuk berkomunikasi. Bercakap tu maksudnya berkomunikasi lah. Kita dengar muzik, kita boleh hiburkan diri. Tapi kalau muzik tu terlampau kuat, muzik tu terlampau berat, kita akan rasa
sakit kepala, betul? So ini adalah bunyi yang memudaratkan. So tengok pada situasi lah. Okey, bunyi siren ambulans memberikan isyarat kecemasan. Ni biasanya kalau awak dalam kereta tiba-tiba ayah ke tepi kan. Kita tanya ayah kenapa? Tu dekat belakang ada ambulans. Ini adalah perkara yang baik lah. Kita kena bagi laluan kepada ambulans untuk lalu. Sebab biasanya ambulans ni bawa orang sakit pergi hospital. Okey, seterusnya ada situasi 3. Bunyi deringan telefon memberikan maklumat ada panggilan masuk. Contoh tiba-tiba handphone kita berbunyi tirit 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 tirit. Rupa-rupanya ada panggilan yang ajak kita main dekat padang. Boleh ke main kat padang sekarang? Tak boleh. Tapi tanya dululah mak ayah boleh ke tak boleh, sebab sekarang masih lagi PKPP kan. Okey, so sambung lagi situasi yang keempat. Persekitaran yang bising menyebabkan kita sukar berkomunikasi. Contohlah dalam kelas. Okey, kawan-kawan bising. Cikgu cakap awak tak dengar. Jadi awak pun marah kawan. Diamlah. Tak dengarlah cikgu cakap apa. Nanti nak jawab soalan periksa macam mana? Itu contoh. Betul tak? Kawan-kawan bising, kawan-kawan main. Cikgu cakap kat depan, awak tak dengar. Jadi, menyebabkan kebisingan tadi menyebabkan awak suka nak berkomunikasi. Suka nak dengar apa yang cikgu cakap. Okey, seterusnya situasi 5. Bunyi bising kenderaan boleh mengganggu ketenangan dan menyebabkan tekanan emosi. Contohlah kan, kita dengar bunyi kereta api, kita dengar bunyi lori, kita dengar bunyi motor, pipe dia bunyi bising sangat sampai kita tidur terjaga. So ini akan mengganggu kita punya ketenangan. Bunyi construction, bunyi pembinaan, bunyi orang repair jalan, semua ni akan menyebabkan masalah pendengaran jangka panjang. Sebab kita punya gegendang telinga ni pun dia berfungsi secara getaran juga. Kalau getaran tu terlampau kuat, maksudnya lama-lama gegendang telinga akan ada masalah. Okey. Baik. Right. Okey, kekuatan bunyi diukur dalam unit desibel. Bunyi kuat yang melebihi 85 desibel boleh merosakkan telinga. Okey, jadi kita kena elakkan bunyi-bunyi yang terlampau kuat ni. Baik, untuk mengurangkan pencemaran bunyi, okey, contoh orang yang berada di lapangan terbang, okey, petugas di lapangan terbang, dia mesti pakai pelindung telinga, okey? Sebab bunyi kapal terbang ni, bunyi jet ni sangat kuat. Betul tak? Dia punya enjin tu sangat kuat bunyinya. Jadi kena pakai pelindung telinga. Kalau tak pakai, memang confirm dia punya gegendang telinga akan rosak. Okey, so dalam rumah pun nampak tak macam tadi kan, rumah yang tak ada apa-apa kosong, dia akan mempunyai bunyi pantulan yang kuat. Tetapi kalau kita duduk dalam rumah kita, pantulan tak kuat pun sebab dalam rumah kita ada banyak barang. Contohlah macam pemaidani, perabot, tingkap, langsir, semua ni dapat menyerap bunyi sedikit lah. Jadi sebab tu kalau awak duduk dalam rumah yang ada banyak barang, dia tak ada pantulan. Tapi kalau rumah yang kosong, memang ada banyak pantulan. Okey. Baik, seterusnya ialah pokok. Jadi salah satu daripada kegunaan pokok ni adalah untuk menyerap bunyi. Maksudnya pokok ni sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Hari tu kita belajar pasal fotosintesis kan, pasal oksigen kan. Sekarang ni pokok juga digunakan untuk menyerap bunyi yang berlebihan. Okey, jadi apa lagi? Dah habis dah. Okey, so sekarang ni nanti awak tengok video ni sampai habis. Okey, kemudian bolehlah jawab soalan yang cikgu berikan dalam grup WhatsApp awak. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, ni tajuk baru kan. Jadi jangan risau. Kalau ada soalan tanya je. Okey. Selamat menjawab soalan. Bye bye. Assalamualaikum.